So apa kelebihan besar, right, bila kita melabur awal versus melabur lambat, right? And of course matured ni bagi saya yang lebih pada 35 tahun, right? And pelabur muda tu those who are below 30 tahun lah. So saya tak nak panggil pelabur tua, saya panggil pelabur matured. So nanti ramai yang sensitif bila saya cakap pelabur tua kan. Okay. So kita panggil pelabur matured je, right? So nombor satu here is that bila cerita pasal income kan, bila anda ni umur bawah pada 30, normally income anda tu tak berapa tinggi and therefore you ada limitation in terms of berapa banyak property yang you boleh beli. Whereby kalau you dah mature sikit kan, you dah 35, you dah 40, income you biasanya dah sedap dah tinggi. Therefore you boleh beli banyak sikit property. So tu kelebihan pertama, orang cakap perbezaan pertama. Kedua dia daripada segi komitmen ya. Monthly commitment sekarang dengan dia punya hutang sekarang. Normally yang bawah 30, normally bukan cakap tak ada. Normally kadar hutang sedia ada ni, hutang jahat tu dah memang tak berapa tinggi sebab income pun tak berapa tinggi. So nak buat hutang pun tak boleh sebenarnya. Ya, sepatutnya lah. Right? And of course for those yang lebih pada 35 tu mungkin dah at least buat satu atau dua personal loan dan apa semua tu, and normally dia punya kadar hutang tu is medium to high. So tu perbezaan nombor dua, right? Lepas tu nombor tiga dia is daripada segi bila you buat loan untuk beli property ni. Okay, bila anda ni muda, right, bawah pada 30, anda dapat repayment anda yang paling murah sebab loan anda paling panjang. So bila loan anda bayar 35 tahun, setiap bulan kena bayar tu paling murah lah berbanding dengan orang yang boleh buat 25 tahun saja punya loan instead of 35 tahun sebab hari ni umur dia katalah dah 45. So therefore dia punya monthly punya installment setiap bulan tu lagi tinggi sebab dia punya loan tu jadi lagi pendek. So lagi panjang loan kita, lagi kurang monthly installment. Lagi pendek loan kita daripada segi umur tu, lagi tinggi dia punya monthly installment. Okay, so perbezaan nombor 3. Perbezaan nombor 4 here dari segi cash flow. Cash flow ni apa? So lepas kita katalah kita beli rumah untuk pelaburan, kita sewakan pada orang 2,000, kita bayar bank bulan-bulan 1,500. Cash flow tu 500 extra yang dapat setiap bulan tu. So sebab bila you muda, you punya installment tu paling sikit, right? So therefore you punya cash flow tu normally lebih tinggi berbanding dengan mereka yang dah mature, right? Sebab you punya loan tu pendek, walaupun sewa tu sama je dapat 2,000, tapi sebab anda punya repayment tu tinggi sikit sebab anda punya loan tu dah pendek, therefore you punya cash flow tu akan kurang sedikit berbanding dengan pelabur muda, right? Lepas tu nombor 5 ni adalah daripada segi risk tolerance. Okay. So pelabur muda ni bagi saya kelebihan besar dia adalah kalau ada orang ni tersilap langkah, tersalah beli, mereka ni masih muda untuk recover daripada mistake tu. Bagi saya tu kelebihan paling besar untuk orang muda. Kau dah buat silap, no problem. Masih muda, masih ada banyak lagi 20-30 tahun untuk recover. So you are still young, you can take your time to go recover. Tapi untuk mereka yang katalah dah 40-45 tu, you have very low risk tolerance. You tak boleh main bantai je beli sebab kalau you dah buat kesilapan untuk you recover tu, you don't have much time dah. Okay, so setiap kesilapan tu harganya terlampau mahal bila umur you dah lebih 40, 45 ataupun 50 tahun. Dah dekat dengan retirement. Okay, and last but not least here, kebaran kalian untuk buat RM1 juta keuntungan daripada hartanah over 20 tahun tu, kalau anda ni bawah pada 30 tahun tu, orang cerita pejam mata, you follow formula, you akan dapat RM1 juta dalam masa 20 tahun tu, macam tu je. Right? Untuk mereka yang dah lebih pada 35 tu, sebab katalah hari ni you dah 45, right? Lepas tu 20 tahun tu you be 65 tahun, right? So therefore you nak buat benda tu dalam masa 10 tahun waktu retirement. So therefore probability of you making the same 1 million tu will be lower. Sebab apa tu, you ada masa yang lebih kurang berbanding dengan mereka yang lebih muda. So you akan nampak kat sini kelebihan besar pelabur muda dan juga kelebihan pelabur yang dah mature ni, right? So kalau macam tu kan, nampak gaya ni kan, untuk mereka yang dah mature ni, cash flow teruk, right? Sebab dia punya repayment dah mahal, jadi cash flow dia dah sikit, risk pula tu higher. Kalau macam tu, adakah kita ni cakap ataupun kesimpulan kita adalah mereka yang lebih pada 40 tahun ni, jangan melabur langsung sebab risiko dia clearly is higher, right? Okay, so adakah itu message yang kita nak bagi? Bukan, guys. Sebab, okay, you
boleh orang cakap perbaiki kelemahan yang dah mature ni, yang whereby loan you pendek ni dengan dua benda. Satu ilmu, satu lagi network punya advantage. Okay. Now, I bagi contoh, right? Ini perbezaan kalau you tengok kat table ni, yang tengah ni, ini adalah untuk non-far capital punya client. Lepas tu, ini adalah untuk far capital punya client. Now, so for example guys, kalau anda tak ada knowledge, umur 18 dan masih belajar ni, anda tak boleh beli property. Tapi far capital client, kita dah ajar macam mana, even student umur 18 tahun pun boleh beli, memiliki property. Okay? So, tu perbezaan besar bila you ada knowledge dengan network. Lepas tu macam retirees, orang yang dah bersara umur 60 tahun patutnya tak boleh beli property sebab tak ada income kalau kat luar. Tapi kalau kat far capital ni, masih boleh memiliki property. Okay. Yang ni yang paling besar sekali, right? Kalau anda umur 45 tahun and bila anda ni bukan far capital client and anda beli property yang loan dia 500,000 kat luar, bayaran bulanan anda lah 2,371. Okay, itu apa yang anda nak kena bayar bila anda dah umur 45. Tapi sebagai far capital client, akan ada loan, insentif ataupun skim yang you boleh ambil yang whereby you punya monthly punya installment tu instead of bayar 2,371 macam biasa, macam orang semua orang kat luar tu, you dapat bayar cuma 1,250 saja. So maksudnya anda punya monthly installment tu hampir separuh lebih murah berbanding dengan normal punya installment. So ni kelebihan besar bila ada network, bila ada ilmu. And daripada segi cash flow pula tu, kalau anda ambil loan 2,371 ni untuk property macam ni, anda negatif 400 setiap bulan sebagai non-far capital punya client. Tapi sebagai far cap punya client, anda boleh dapat positive cash flow 1,000 sebulan. Beli property yang sama guys, satu case tadi negatif 400, satu lagi case tadi lebih pada 1,000 sebulan. Okay. Lepas tu kalau cerita pasal margin pula tu, right? Margin pula tu biasanya dah umur 45 ni, biasanya mungkin ada lebih pada 2 property dah, anda boleh dapat 70% financing saja. Tapi far capital client, even though, right, bila cerita pasal apa tu, being able to beli at 100% punya loan ni is not impossible. Even though you dah ada 3 property onwards. And of course, the probability untuk buat 1 juta yang pertama tu over the next 20 tahun tu, kalau you are non-far cap client, 20 tahun should be quite high, tapi sebagai far capital client should be much higher. So again, apa yang nak cakap ni, sebagai orang yang dah mature, right, you akan ada beberapa kelemahan. Loan you akan jadi pendek, cash flow you akan jadi kurang, right? Kalau you buat investment cara biasa. Sebab tu ramai orang pilih untuk jadi far cap client sebab dia akan ada kelebihan besar ni. Okay. Student pun boleh beli, retiree pun boleh beli, installment you almost half. Orang lain negative cash flow 400, you positive cash flow 1,000. Orang lain kena letak down payment untuk beli rumah ketiga dan ke atas. Klien kita beli rumah tanpa modal. Alright, so like I said, these are all kelebihan besar bila you ada knowledge dengan network punya advantage hari ini. Okay. So, ini adalah salah satu contoh of the property yang hari ini kita tengah beli. Property ini sebelah MRT dengan mall. Right now, kalau you adalah bukan client far capital untuk beli property yang 400,000 ni, anda kena bayar sebulan 1,990 untuk beli property ni. While if you are a client of far capital hari ini, you bayar 950 saja sebulan untuk dapat berjaya beli property yang sama. So nampak tak kelebihan besar dia? Orang luar kena bayar hampir 2,000 setiap bulan, klien kita bayar tak sampai 1,000 sebulan punya installment. Okay. So, these are all just sample of property, but I think before that, I think Kisina, can we call Shah dengan Abang Jamil if they are around? So ini adalah klien far capital yang daripada segi usianya tak berapa muda tapi hati mereka masih muda. Right? So apa tu? Abang Jamil kat mana tu Abang Jamil? Ada kat tengah laut. Kat tengah laut Okay. So apa tu Abang Jamil sekarang ni Abang Jamil umur berapa Abang Jamil? Kalau boleh kongsikan. Apa dia? Abang Jamil punya umur sekarang ni boleh kongsi tak dengan audience kita? 54. Baru 54. 54 tahun dan jadi klien 3 tahun lepas, betul tak? Ya, betul. 2018. Right. 2018, right? Lepas tu Syah umur berapa Syah? Saya umur 41 nak masuk 42 lah. Bulan 12 ni insyaAllah 42.
Okay lah. So kira tahun ni jadi 42 tahun lah. So I 22. think okay, first and foremost saya nak tanya this concept of whereby kalau you dah berusia ni, you patut jangan beli rumah lah, right? So do you agree ke you tak agree, Abang Jamil tu? Go. Macam mana sekali lagi soalan dia? Sorry, Abang Jamil ni dia kat atas laut, so dia punya internet tu lagging sikit lah guys. So just to, you know, I have to apologize for everyone who's wondering kenapa, right? So if you dah berusia, you patut duduk diam-diam jangan beli rumah ke ataupun you should continue to melabur. Or in fact, I think maybe you can share a little bit lah Abang Jamil. Kenapa you, even though you dah 50 lebih ni, you still want to invest in property? Okay, mula cerita background sikit lah. So saya start kerja dengan Petronas tahun 90 lah. So saya start kerja pun saya dah start beli property. So umur saya awal 20-an saya dah beli property. So saya ada all kind of property lah, start daripada tanah lot, tanah kampung, tanah kebun getah, sawah bendang, rumah kedai, semua saya beli. So dulu saya tak ada mentor lah, saya beli. Tapi alhamdulillah okey, macam FR cakap lah, kita beli untuk long term, insyaAllah tak ada yang rugi punya property. Okey, lepas tu saya ada mentor lah. Lepas tu macam saya dulu mula-mula saya tak ada mentor. Zaman muda-muda kita orang tak ada mentor. Tapi bila dah lama-lama dah berumur 40-an saya dah ada mentor lah. Tapi kalau mentor saya dulu compare dengan FR jauh lah, because FR dia memang very structured. Saya seorang engineer. Saya bukan, bila saya melabur bukan cakap kosong tapi berdasarkan kepada fakta lah. Okey, macam saya the reason saya join FR itu bila saya join seminar dia, saya tengok kat situ tujuan dia mula-mula memang saya dah nak pencen lah untuk beli property ni, tapi saya join untuk restructure je mula-mula saya punya property, sebab saya beli berkata dah pening kepala. Saya join FR just untuk restructure my property. Tapi bila dah join, dah tengok FR punya plan semua nampak cantik, saya terus melabur lagi. Saya beli lagi. And then yang lama tu start jual-jual and then continue lah. And then sekarang pun anak saya pun dah start kerja dah. So apa yang kita program dengan FR ni, jadi kita boleh leverage on anak-anak kita. Jadi kita bukan setakat untuk diri kita tapi untuk our family, untuk next generation. Lagi satu saya continue dengan FR ialah saya dah beli lama, saya dah ada banyak pengalaman, dah 30 tahun melabur dalam tanah. Jadi saya nak share pengalaman saya dengan orang lain. Walaupun ilmu saya mungkin tanah, saya nak share dengan orang lain, terutamanya anak-anak. Okay. So basically kalau korang dengar sendiri kan, perkongsian Abang Jamil tadi, dia ada banyak motivasi lah kenapa dia jadi Far Capital Client dan terus melabur. Satu, dia nak structure je dulu. Lepas tu bila dia tengok property yang kita orang beli ni, dia pun dah macam best pula kan, dia pun join sekalian. Of course I think his main intention, right, kenapa dia nak jadi client tu is that because you know our client fee, our client punya ship ni basically is a family punya benda. So basically you can get your young children to participate, right? You can get them to invest together dengan you, because you know sometimes, for example, macam anak-anak kita, right? And a lot of them, waktu zaman muda dulu, kita ni tak dapat nak buat benda ni sekali dengan you know kita punya parents. So apa yang I think Abang Jamil really wants to do dengan anak dia is that melabur together. So yang cakap create a similar ataupun shared experience sebagai parent dengan anak, right? So Shah, what about you? You dah umur 42 tahun dah ni kan? So sekarang ni you dah beli hampir 10 property. Shah ni asal pada Kulim, dia kerja kerajaan, right? Kepada siapa yang tak tahu, in terms of his background, bila I cerita besar beli rumah tanpa modal, masih boleh dapat positive cash flow walaupun usia kita ni dah mature, benda ni sembang ke atau betul, Shah? Okey, terima kasih Pak. Bagi saya lah, orang kata apa, umur ni adalah benda yang subjektif. Tapi kalau kita ada ilmu, kita ada circle yang betul dan kita ada guidance, insya-Allah lah kita akan boleh buat lah. Jadi apa yang saya selalu buat bila saya dalam sektor awam pun, bila ada anak-anak muda ataupun fresh graduate yang masuk ke dalam jabatan, first sekali saya akan cerita pasal financial education untuk dia orang ni. Bagi dia orang faham apa itu aset, apa itu liability. So benda-benda macam tu sebenarnya tak diajar dalam kat universiti ke, kat mana-mana pun, masuk dalam jabatan kerajaan pun. Saya ingat kalau benda tu dia pada permulaan kerja dia orang tu dah silap buat keputusan, so dia orang akan stuck.
Saya akan tekankan benda tu dulu untuk diorang ni, bagi pasal benda ni, pasal kerja ni insya-Allah lah, nanti diorang akan boleh kecap sebab benda ni akan in progress. Tapi benda yang macam education tentang kewangan ni, benda tu saya akan tekankan untuk fresh graduate. Saya pun baru ni ada intern yang datang buat intern dekat saya punya unit pun. Saya sebelum dia dah nak balik ke universiti pun, saya ajak dia tentang macam mana nak handle kewangan pada usia yang muda ni. Padulah Syah. So apa tu? But still tak menjawab soalan ni. Soalan kita adalah untuk mereka yang dah mature ni, daripada segi cash flow tu, adakah terjejas or not? Boleh tak number one beli tanpa modal ni? Sebagai orang yang mature ni, point number one. Point number two here is that boleh tak lagi dapat positive cash flow? Sebab semua orang cakap kan benda ni seimbang je lah. I dah tua, mana boleh dapat positive cash flow? Loan I dah pendek, installment dah tinggi, macam mana boleh dapat positive cash flow? Apa yang berlaku kat saya, insyaAllah saya boleh dapatkan cash flow positif. Dan apa yang berlaku juga, baru tahun lepas saya buat keputusan untuk beli satu lagi property yang dekat TRX tu, dan dalam usia yang sebegini. Tu yang sebelah IKEA tu kan? Ya. Tu. Bila kita ada kita punya game plan dan kita tahu kita punya tindakan kita tu, insyaAllah boleh buat walaupun umur sikit macam saya ni. Okay, Alhamdulillah. Okay guys, so korang dah dengar sendiri, right? Yang ni adalah orang cakap perkongsian sebenar daripada klien-klien Far Capital yang dah mature, right? Seorang umur 42, seorang dah umur lebih pada 50, masih lagi melabur. So I think the whole point I'm trying to make here is very simple guys. Benda ni tak kira lah you umur 40, 50, 30, 20. If you have a plan, you akan buat duit, you masih boleh buat positive cash flow. But if you don't have a plan, you don't have the knowledge tu, kebaran kalian untuk beli dan rugi tu adalah tinggi. Okay guys, so korang dah dengar sendiri, right? So So bila cerita pasal ada orang bayar installment 950 walaupun umur dia 45 tahun versus orang kat luar bayar 1950 tu, orang cakap I wasn't lying lah. Sebab benda tu boleh berlaku kalau anda ada advantage of knowledge dengan network. So now, yang ni adalah for example of property yang hari ni kita tengah beli, yang whereby you boleh dapat positive cash flow 1,500 hingga 2,500 all the way, tak kira umur you berapa. So senang cerita, benda ni wujud, benda ni ada network dengan knowledge untuk cari saja ataupun tidak. Okay. So, macam ni case study Syah, right? So orang lain kena bayar benda yang sama 2,400, dia bayar 1,700. Orang lain punya sewa 1,300, dia dapat 2,900. Orang lain negatif cash flow 1,000, Syah dapat positive cash flow 1,000 sebulan.